Untuk garis yang selari dengan pasi S. Boleh cerita sikit macam mana bentuk graf dia? Pasi S kita macam ini. Okay. Pasi X kita macam ini. So, kalau dia selari dengan pasi S, maksudnya garis-garis macam ini. Ayah. Okay, garis-garis macam ini. Ufuk. Garis ufuk. Apa yang kamu tahu tentang garis ufuk? Kecerunan dia berapa? Ada sesiapa boleh on mic jawab soalan saya? Garis ufuk maksudnya kecerunan dia berapa? Kosong. Kosong. So kalau kamu tengok kita punya bentuk kecerunan kita, persamaan yang bentuk kecerunan Y sama dengan MS tanpa C. Kalau C kamu kosong, kosong kali dengan X. Kosong. So kita akan dapat satu persamaan yang dia sebut di sini. Y sama dengan pindasan Y. Maksud saya sekarang, katakan cikgu bagi satu graf. Okey, cikgu kata garis ini selari dengan pasi X. Dan cikgu bagi tahu, ini nombor 5. Soalan saya, apakah nama garis ini? Apakah persamaan garis ini? Kita sebut sajalah Y sama dengan 5. Okay. Kita tengok balik desmos kita. Y sama dengan 5. Kamu terus nampak tak warna biru tak warna nampak. Kejap. Kawanan. Tak ingat macam mana tu kawanan. Kamu tengok warna biru tu. Hilang. Okay. Satu garis selari dengan pasi S. Dan pindasan Y dia 5. So kita namakan saja Y sama dengan 5, kita terus dapat garis ini. Kalau cikgu kata Y sama dengan negatif 4.5. So kamu akan dapat satu garis selari dengan pasi X, di mana dia punya pindasan Y dia ialah negatif. Pindasan Y dia ialah negatif 4.5. Boleh faham? Soalan saya, kalau sekarang nak ada apa nak tanya ke? Okay. Kalau sekarang kita nak lukis satu garis selari dengan pasi X. Kita nak namakan satu garis selari dengan pasi X. Agaknya macam mana nak namakan? Selari dengan pasi S, kita kata Y sama dengan pindasan Y. Selari dengan pasi Y, X sama dengan pindasan X. S sama dengan pindasan S. Contohnya katakan kamu nak kata dia potong di 2. Nampak? Dapatlah satu garis merah ni. Dia selari dengan pasi Y kita dan mempunyai pindasan X dia 2. Boleh? So untuk garis jenis ini selari dengan pasi Y dan selari dengan pasi S, sangat senang kita nak namakan dia. Tak ada banyak-banyak langkah. Tulis saja Y sama dengan pindasan Y dia berapa. Dan S sama dengan pindasan S untuk selari dengan pasi Y. Okay, katakan sekarang cikgu bagi satu garis. Okay. Ini pasi X. Ini pasi Y. Okay, cikgu kata garis ini selari dengan pasi Y, tapi cikgu tak bagi pindasan S. Cikgu bagi dia melalui koordinat ini ialah 4, 6. Soalan saya, apakah persamaan garis ini? Garis ini, garis merah ini, dia selari dengan pasi Y. Tapi cikgu tak bagi pindasan S. Cikgu bagi kamu satu titik di atas sikit.
di mana koordinat dia 4, 6. Apakah persamaan garis merah ini? X sama dengan 4. S sama dengan 4. Mana tetap 4 ini? Sebab titik tu selari dengan garis merah tu. Okey. Boleh ya? Cikgu ambil 4 ini. Bila kita tahu titik ini ialah koordinat dia 4, maksudnya sini ialah 4. Kan? Sini 6. So, cikgu terus tahulah bila garis yang selari dengan pasi Y yang melalui titik 46, automatik dia mesti melalui juga titik 40. Kalau tidak, dia tak mungkin selari dengan pasi Y. Nah, itu sebabnya cikgu kata S sama dengan 4. Boleh? Kalau kamu tengok, cikgu tulis S sama dengan 4. Kamu tengok 46 di sini. Nampak tak? 46. Boleh? Boleh So, sebenarnya untuk maths tambahan kita tak banyaklah tanya ini selari dengan pasi S, selari dengan pasi Y. Lebih minat dalam soalan matematik. Soalan maths tambahan terlalu simple. Dia jarang nak uji. Dia lebih minat kepada jenis garis yang condong punya. Sama ada dia naik ataupun dia turun. Ataupun kita kata dia tak selari dengan pasi S ataupun pasi Y. So, untuk buat ini, kita kena tengok dalam soalan itu, apakah maklumat, mana pergi? Kita kena tengok apakah maklumat yang kita ada. So, lain keadaan, lain rumus kita gunakan. So, contohnya cikgu kata di sini, kalau cikgu saling keluar lepas cikgu terang di luar. Sangat sini. Mana pergi? Mana pergi? Tak apalah. Tak tahu macam mana panggil dia. Okay, ini katakan cikgu sekarang bagi kecerunan dan pintasan Y. Contohnya cikgu bagi. Okey, ini ada satu garis. Okey, bagi dalam gambar aja pun tak apa. Okey, ada satu garis. Cikgu beritahu kamu, kecerunan dia ialah 2. Pindasan Y dia ialah 4. Apakah nama persamaan garis ini? Tak. So, apakah nama persamaan garis ini? Yang main letak ajalah. Y sama dengan 2X tambah 4. Kamu boleh semak tengok cikgu bagi. Y sama dengan 2X tambah 4. Kenapa banyak-banyak ni? Y sama dengan 2S tambah 4. Oh ya, kejap. Kecerunan dia 2. Ya. Okay. So, kalau kamu tengok garis ini, dia mempunyai pindasan Y dia 4. Kalau kamu semak dia punya kecerunan, negatif pindasan Y bahagi pindasan X. Kamu keluar kalkulator kira. Y sama dengan negatif 4 bahagi negatif 2. Betul tak dapat kecerunan 2? Betul. Okey. Boleh So, senanglah kalau soalan bagi kita bagi kita nilai kecerunan dan pindasan Y, kita sebenarnya tak payah buat apa-apa. Kan dimasuk terus ada jawapan. Okey? Ini semua ada dalam tingkatan 3 kamu. Okey. Macam mana pula kalau sekarang maklumat kita ialah kita ada 2 titik. Contohnya cikgu kata, cikgu nak kata berapa pula? Dia lalu titik 1, 5 dan 6, 8. Contoh 1, 5, 6, 8. Cikgu tanya, apakah persamaan garis lurus ini? So, apa yang awak perlu buat? Kena gunakan rumus yang ada di sinilah. So, mana satu titik pertama, mana satu titik kedua? Titik
Sebab Titik dalam pertama S1, S2 kan. Titik pertama kamu. Titik pertama. Okey. Sebenarnya tak kisah tapi tak apa, ikut kamu. Kalau kamu kata inilah titik pertama, so nanti ini tempat dia, jangan salah isi ya. So 6, 8 kita nanti ialah titik kedua punya. Okey. Jom masukkan nilai Y. Okey. Y tolak. Y1 warna kuning punya. Berapa? 5. 5. X tolak S1. 1. Y2. 8. Okey. Y1. 5. Okey. Jangan salah. Slow. X2. 6. 6. S1. 1. Okey. So, Y tolak 5 tak boleh ringkas. X tolak 1 pun tak boleh ringkas. Okey, sebelah sini. 3. Okey, atas 3, bawah 5. 5. 5. Okey. Boleh ringkaskan lagi? Tak boleh. Boleh lagi. Kita jarang tulis jawapan dalam bentuk ini sebab ada banyak nombor. So, apa yang sepatutnya kita buat? Darat Kita silang. Kita darat silan Kita darat silan. So 3 kali dengan X tolak 1, 5 pula kali dengan Y tolak 5. Siapa tulis dulu tak apa Okey. So ini 3X tolak 3. X tolak 3. Sini 5Y tolak 25. 5 tolak 25. Okey, ringkaskan lagi. Pindah. Cukuplah. Tak boleh Sini ada tolak 3, sini tak ada tolak 25. Kalau kamu ringkas macam ini tak boleh. Oh, kamu kata pindah. Okay, sorry. Apa yang nak pindah? Tolak 3 ataupun tolak Okay, katakan tolak 3 pindah. So dia jadi 5Y tolak 25 tambah pindah 3. Tambah 3. So dapat berapa? Tolak 22. Tolak 22. So sebenarnya sampai sini sudah mencukupi. Tapi kalau kamu kata, cikgu saya tak biasa tengok macam ini, saya nak tulis dalam bentuk am, boleh tak? Boleh. Cikgu saya nak tulis dalam bentuk pindasan kecerunan, boleh tak? Boleh. Tak kisah Kalau nak macam ini pun boleh. So kita dapat, saling kejap kita dapat 3S sama dengan 5Y tolak 22. So kamu cuba kita semak nanti. Betul ke dia lalu 1, 5 dan 6, 8 ini? Kita tengok Kita masukkan persamaan tu. Jadi kita dapat 3S sama dengan 5Y tolak 22. Kalau kamu tengok ada tak dia lalu 1, 5? 1, 5 ni. Boleh? Nampak ini 1, 5. Nampak anak panah tu sebab Chris itu dia tak kalau nilai tu. Tapi tak boleh sangat tepat lah. Lebih kurang tempat ini 1, 5 nampak. Dan satu lagi titik ialah 6, 8. Okey, cuba turunkan kelas sikit. Nampak 6, 8. Boleh? So berjayalah kita namakan garis ini. Kalau kamu kata, cikgu, saya tak nak 3S sama dengan 5Y tolak 22. Saya nak buat 3S tolak 5Y. Saya pindah 5Y ke sebelah sini. Boleh tak? Tak ada masalah. Kamu tengok. Garis hijau dengan garis biru. Garis yang sama. Tak kisah Ataupun kamu kata, cikgu saya nak 5Y tolak 3S, tolak 22. Semua pindah ke satu belah aja. Boleh tak? Boleh. Jawapan super je. Nampak apa yang cuba? Tolak ungu kali ini. Sama je. Tindih di atas dia. Kalau kamu kata, cikgu saya nak 5Y tolak 3X 22 ke sini, boleh tak? Boleh, tak ada masalah.
Cikgu, saya nak 5Y sama dengan 3S tambah 22. Saya pindah tolak 3S ke sebelah sana. Boleh. Cikgu, saya nak bentuk keturunan Y sama dengan 3X, kita susah sikit ya. 3S tambah 22. Tutup kurungan. Lepas tu saya bahagi 5. Juga itu garis ya. Cikgu, saya nak Y sama dengan, tulis secara perasingan, 3X bahagi 5 tambah 22 bagi 5. Bentuk keturunan. Juga itu garis ya. Cikgu, saya nak tulis S itu, kamu di atas tulis di tepi. Supaya dia betul-betul bentuk Y sama dengan MS tambah C. Itu juga garis ya. Tu nampak jawapan untuk ini yang cikgu senarai banyak-banyak ini, mana-mana satu pun boleh. Dia tak adalah kata siapa paling ringkas. Dia bergantung kepada nak tulis kiri, nak tulis kanan sahaja. Tapi kalau siapa bagi saya, yang ini tak boleh lah. Siapa kalau bagi saya ini, itu tak boleh. Itu dianggap belum diringkaskan. Semua yang di atas ini, kalau kamu setakat berhenti di situ, kamu dapat makan kaedah saja. Sebab belum ringkaskan. Boleh faham? Okey. Kalau cikgu bagi pindasan kepada dua-dua pindasan cikgu bagi. Cikgu bagi pindasan X ialah 2. Pindasan Y S ialah 2. Pindasan Y ialah 3. So, apakah persamaan garis itu? S per 2. 2. Y per 3. 3 sama dengan 1. Okey. S per 2 tambah Y per 3 dengan 1. Dia tengok betul ke? Pindasan S dia 2, pindasan Y dia 3. Okey, kita bagi S per 2 tambah Y per 3 sama dengan 1. So, betulkah kita dapat satu tempat di mana pindasan S dia 2 dan pindasan Y dia 3? Boleh? So, sama juga untuk ini. Kalau kamu kata, cikgu saya tak biasa nak tengok 2, 3 letak di sebelah bawah. Saya nak ubah bentuk dia, boleh tak? Boleh. Janji awak ubah betul. Okey. Cuba. Macam mana saya kena hilangkan per di bawah tu? Maka boleh bagi cadangan. Kalau saya tak nak nampak per 2, per 3, apa yang saya boleh buat? Darab. Darab jadi apa? Samakan bawah. Samakan bawah. Jadi? Bawah jadi berapa? 6. Okey, bawah jadi 6. Atas? Atas 3X. 3X. Tambah 2Y. 2Y sama dengan 1. Kamu tengok, garis yang sama je kan? Ataupun siapa kata, cikgu, saya nak darab silang terus. 3X tambah 2Y sama dengan berapa? 6. Garis hitam. Sama juga garis dia kan? Okey, siapa nak kata, cikgu, saya nak buat bentuk keturunan. So, saya buat 2Y sama dengan 6 tolak 3X. Juga garis merah pun garis itu. Cikgu, bentuk keseluruhan kena bagi 2. Y sama dengan 6 bagi 2, 3 tolak 3 bagi 2 X. Garis ini. So, kalau sekarang soalan tanya apakah persamaan garis lurus, sebenarnya tak kisahlah yang cikgu tulis 5 ni, mana-mana satu pun boleh. Okey saja.
janji dia sudah diringkaskan. Kecuali soalan itu ada arahan khas. Dia kata, okey, tuliskan persamaan garis lurus dalam bentuk pindasan. Kalau dia sebut macam ini, maksudnya nak tak nak kena bagi yang pertama lah. Ataupun dia kata, tuliskan jawapan anda dalam bentuk kecerunan. Maka kita kena yang kelima. Tapi kebanyakan masa soalan memang tak sebut. Tak sebut maksudnya sesuka hati kamu. Okay. So secara Ania ada 4 kad. Ada satu lagi. Satu lagi Cikgu Miss. Okay. Kalau kamu diberi kecerunan dan satu titik. Okay. Kalau kamu diberi kecerunan dan satu titik. So pakai saja. Okay. Kenapa dia dah nak ikut? Sekejap ya. Okay. So contohnya cikgu bagi kecerunan dia ialah 3 dan dia melalui titik 4, 5. Apa yang kita perlu buat masuk ke dalam rumus sajalah. Y tolak apa? 5 sama dengan 3 X tolak 4. 4. Ania sekali lagi kalau kamu tulis macam ini tak diangkat sebagai bentuk baris ringkas So ringkaskan. Okay, Y tolak 5 Okey, Y tolak 5 sama dengan 3X 3X Tolak tolak 12. Okey, ini pun tak diangkat sebagai bentuk baris ringkas sebab ada 5, ada 12. Sambung lagi. pindah naik tolak 5. Okey, pindah 5 jadi 3x tolak 12 tolak tambah 12 tambah 5. So kita dapat Y sama dengan 5. 3X 3x tolak 7. tolak 7. So kalau dalam biasa kamu buat kerja ini di rumah, kamu boleh semak Okey, kita dapat Y sama dengan 3S tolak 7. Kita semak betul ke kecerunan 3 titik, dia lalu titik 4, 5. Okey, kamu buka saja Desmos, kamu boleh semak sendiri. Exam tak boleh lah sebab exam tak ada Desmos untuk kamu buka Okey, Y sama dengan 3X tolak 7. So, kita kata dia melalui titik 4, 5. 4 ini. Boleh? 4, 5 nampak? Tangan saya ketahan. Boleh 4, 5. Okey. Lepas tu kecerunan dia 3. So nak senang kita ambil ini. Ambil kita punya pindasan X dan kita punya pindasan Y. Cuba kamu kira negatif pindasan Y bagi pindasan X. Boleh tak kamu dapat 3? Yang 2.33 itu eloknya kamu jadi dia nombor bercampur lah. 2, 1/3. Boleh tak dapat 3? Maka kalkulator kejap. Negatif pindasan Y bahagi Dapat teacher. Okay. So kalau dapat maksudnya apa yang kamu buat adalah betul. So dalam di rumah kamu boleh buat latihan macam ini. Bagi maklumat itu lepas tu cuba buat, lepas tu semak jawapan dengan Desmos. Tapi exam tak boleh lah ya. Okay. So di sini kalau kamu tengok, kamu sebenarnya ada belajar tapi cikgu tak tahu. Kamu ingat berapa sebenarnya? Okay. Mana? Okay, kita belajar 4 Kalau diberi kecerunan, kita belajar 4, diberi kecerunan dan dan pindasan Y, diberi 2 titik, lepas itu diberi 2 pindasan dan diberi kecerunan dan 1 titik. Sebenarnya kamu ingat ke? Ataupun ingat satu keempat-empat ingat ke? No respon. Berapa kamu ingat sebenarnya? Ini tingkatan 3 punya. Langsung tak ingat.
Ingat-ingat lupa. Okey. So, yang cikgu senaraikan di sini ialah 4 cara untuk 4 keadaan yang berbeza. Tapi kalau kamu rasa cikgu tak mampulah banyak sangat, cikgu boleh beritahu kamu pakai saja kaedah umum yang cikgu senarai sini. Dalam nota kamu muka surat 2, ada cikgu tulis situ kaedah umum. Maksudnya, tak kisah sekarang soalan pagi apa, kamu pakai saja langkah ini. Cari kecerunan, cari pindasan Y, ganti nilai M dan C itu ke dalam persamaan. Awak boleh dapat jawapan dia. Tak payah hafal. Kalau A macam ini, B macam ini, C macam ini, D macam ini. Buat pening saja. Tengok balik contoh. Okey, kita tengok contoh pertama. Cikgu saling keluar dulu. Lambat macam ini. Okey, contoh pertama saya ialah cikgu bagi kecerunan 2, pindasan Y 4. Jawapan ialah Y sama dengan 2S tambah 4. Okey. Kalau kamu tak percaya saya, kamu boleh conteng ke di mana-mana. Soalan 2, cikgu bagi titik 1568. Jawapan kita tadi 3S sama dengan 5Y tolak 22. Ini jawapan 2. Okay, soalan 3 kita, cikgu bagi pindasan S2, pindasan Y3. Jawapan S per 2 tambah Y per 3 sama dengan 1. Okey. Lepas itu yang keempat. Mana pergi? Yang keempat, cikgu bagi kecerunan 3.45. Jawapan Y sama dengan 3S tolak 7. Tadi cikgu sudah bagi 4 contoh. Kita gunakan 4 kaedah yang berbeza sebab situasi dia berbeza. Tapi sekarang cikgu nak gunakan satu cara saja, iaitu kaedah umum ini untuk keempat-empat. Okay? Untuk keempat-empat supaya kamu tak payah hafal banyak. Okay, contoh pertama saya tadi ialah kecerunan sama dengan 2, pindasan Y sama dengan 4. Okay. So kalau kamu nak buat, langkah pertama cari kecerunan. Perlu buat tak? Tak payah. Tak payah. Kecerunan, tak payah. Sudah ada. Okey. Langkah kedua, cari pindasan Y. Perlu buat tak? Tak payah. Tak payah. Sudah ada. Maka kerja ketiga, masukkan sajalah nilai M dan C ke dalam persamaan kita. So Y sama dengan MX tambah C. So kalau kamu tengok ini jawapan tadi. Okay. Kalau siapa tadi sempat salin. Okay. Contoh kedua. Contoh kedua tadi cikgu kata dia melalui titik 15 dan 68. Cikgu tanya apakah persamaan garis ini? So kerja pertama, cari kecerunan. Kita ada kecerunan tak? Tak ada. Tak ada. Kalau cikgu bagi 2 titik, boleh tak kamu cari kecerunan? Boleh. Macam mana? Pakai rumus apa? Tengok Y2 tolak Y1. Ya, Y2 tolak Y1. So kita kena buat kerja itulah. M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Mana satu titik pertama kamu? 15. Ini titik 1. Ini titik 2. Masukkan. Y2 8 tolak Y1 5. X2 6 tolak S1 1. 1. Okey, jawapan 3/5. 3/5. Nak ringkas tak boleh ringkas sudah. So kita sudah ada langkah pertama, kecerunan kita 3/5. Okey, langkah kedua, cari pindasan Y. Sudah ada pindasan Y? Tak ada. Tak ada. Macam mana kita nak cari pindasan Y? Macam mana kita nak cari pindasan Y? Cuba tengok muka surat 2. Ada tak mana-mana satu langkah kita boleh pakai? Yang ketiga.
Nampak? Yang diberi kecerunan dan satu titik punya. Kan kamu sekarang ada kecerunan, iaitu 3/5. Titik, lagilah kita ada 2 titik. Boleh? Oh, Ah. boleh. So kita gunakan kaedah ketiga tu, kaedah ketiga dalam senarai saya yang muka surat 2 tu. So kita masukkan, kita nak masuk ke dalam ini Kita nak masuk ke dalam ini Y sama dengan MX tambah C. Kita ada kecerunan, kita ada satu titik Okey, titik mana kamu nak pakai? Titik 1 ke 2? 1. 2. Okey, lelaki. Titik 1 ke titik 2? Ada ke lelaki dalam ini? Bisa perempuan? 2. Okey, 2. Okey. Tak ada apa titik 1 pun boleh jawapan serupa aja. Hanya sebab 2 orang lain pendapat, cikgu cari dah pendapat ketiga. Masukkan nilai. Y 8. 8 sama dengan kecerunan 3/5. 3/5. X 6. 6 tambah C. Okey, di sini kalau tak boleh buat algebra, boleh tekan calculator, shift calculate Siapa yang boleh buat manual lah. Tak boleh buat manual, boleh tekan calculator Okey, yang tekan calculator pergi tekan, yang buat manual ikut cikgu, sambung. Pindah macam mana? Siapa pindah dulu? Oh, kalau saya tu buka kurungan dulu lah. Okey, buka kurungan dulu. So, 3 kali 6 ke 5 kali 6? Ke dua-dua kena kali 6? 3 kali 6. 3 kali 6 saja 18/5 tambah C. Untuk siapa tak biasa pindah ke kiri, maka kamu jangan tulis sama dengan 8 di sini, kamu tulis di belakang. Lebih senang. Okey, sambung. C sama dengan 8 tolak. tanpa tolak dapat lagi? Tolak. 18/5. Apa jawapan dia? 4.4. 4.4. 4.4 maksudnya 24 22. Berapa? 22. 22/5. 22/5. Okey. So kamu bagi saya 22/5 pun boleh. Kamu nak bagi saya 4/4 pun boleh, tapi macam cikgu cakap lah, bila dalam tajuk persamaan garis lurus, sebenarnya sangat tak selesa nampak nombor perpuluhan Hanya kalau kamu tulis, cikgu tak tolak markah kamu. So kamu dapat jawapan, kita sudah ada, inilah pindasan Y kita. So langkah 1 sudah ada. Langkah 1 kecerunan 3/5. Dia lari. Letih. Okay. So kecerunan 3/5 sudah ada. Langkah kedua pindasan Y 22/5 kita pun ada. So gabung dua maklumat ini. Kita pergi langkah 3 lah. So Y sama dengan 3/5 X tambah 22/5. Ini jawapan kita. Kalau kamu tengok tadi, jawapan kita lain. Tadi kita punya jawapan ialah 3X sama dengan 5Y tolak 22. Tapi sebenarnya dua jawapan ini adalah sama. Okey, cikgu saling cakap. Cikgu putih dalam desmos cikgu malas nak cakap banyak. Okey, cikgu putih dalam desmos sebenarnya ini dua garis yang sama. Kalau tadi contoh pakai rumus khas kepada keadaan ni, kita dapat 3S sama dengan 5Y tolak 22. Yang kita pakai kaedah umum punya, kita dapat Y sama dengan 3/5 X tambah 22/5. Cuba nampak? Kan? Dua garis itu sebenarnya ialah garis yang sama. Dia hanya diwakilkan dalam bentuk yang berbeza.
So A pun betul, B pun betul. Okey ya? Boleh ya? Boleh. So, walaupun kita gunakan kaedah umum, kita dapat jawapan mungkin lain dengan kita pakai cara-cara khas itu. Tapi sebenarnya itu jawapan yang sama. So, tak ada masalah dalam exam kalau kamu pakai kaedah umum sahaja. Okey ya? Sekarang cikgu pergi kepada yang ketiga. Ruangan tak ada, padang kejap ya. Okey. Yang ketiga, cikgu bagi pindasan X2, pindasan Y3. Okey. Cikgu bagi pindasan X ialah 2, pindasan Y ialah 3. Okay, so kalau kamu ingat kaedah khas itu senanglah, S per 2 tambah Y per 3 sama dengan 1, habis cerita, tak payah buat lah. Tapi kalau kamu tak ingat, kita pakai saja langkah umum ini. So langkah pertama, cari kecerunan. Kalau awak ada 2 pindasan ini, macam mana kamu cari kecerunan? Negatif pindasan Y per X. Negatif pindasan Y per X. Negatif pindasan Y bagi pindasan X. So tapaklah langkah pertama. Settle. Okay, boleh? Lepas tu langkah kedua, cari pindasan Y. Macam nak buat? Dah ada dah. Sudah ada, tak payah buat. Aku sengaja ni. Tengok ada orang kena tipu dah. Okay, tak payah buat. Sudah ada. So lepas itu, tulis sajalah. Langkah ketiga. Y sama dengan M Negatif 3 per X tambah 3. apa sekali lagi lain kan? Lagi cikgu proof dalam Y sama dengan negatif 3 per 2 S tambah 3. Ya? Cikgu bagi kamu tengok sama je jawapan dia walaupun bentuk berbeza. Okey, tadi contoh pertama kita dapat S per 2. Ini yang kita pakai kaedah khusus tambah Y per 3 sama dengan 1. Dapat warna biru tu. Okey. Kali ini kita gunakan kaedah umum, kita dapat Y sama dengan negatif 3 per 2 X tambah 3. Sama je kan? Biru dengan hijau. Dapat garis yang sama. Ya? Ya. Okey. Contoh yang keempat. Contoh keempat, cikgu bagi kecerunan dia ialah 3 melalui titik 4, 5. Kaedah umum cari kecerunan. Alamak, bateri nak habis. Susah nak buat 2 kelas serentak ni. Sambung. Cikgu bergerak kejap. Okey, so kalau cikgu nak cari kecerunan macam mana? Kecerunan dah ada. Tak payah cikgu, kecerunan sudah ada, iaitu 3. So kerja ini tak payah buat. Okey, cari pindasan Y. Guna formula Formula Y. mana? MX. Yang tadi bunyilah Y sama dengan MS tambah C. Formula ini Okey. So kali ini tak payah kado lah. 1 titik saja kita ada. Okey. Saya tak payah pilih siapa punya. Sebab itu satu-satu yang ada. So Y. Y 5. 5. M. 3. 3. X. 4. 4. Tambah C. Okey, siapa yang tak boleh buat algebra boleh mula tekan calculator Shift calculate. Okey, yang buat manual ikut cikgu. Sambung. 5 sama dengan 5 sama dengan 12. 12 Tambah C. tambah C. Sekali lagi cikgu kata kalau tak biasa pindah ke kiri, benda ini tulis di belakang. Okey, sambung. C sama dengan 5. Lepas tu tambah tolak 12. 12. Dapat Negatif 7. 7.
So kita pun sudah ada pindasan Y kita. So gabung Y sama dengan 3X tolak 7. Ini jawapan kita. Okey, sekejap. Tadi kita punya jawapan serupa. Kita pun memang dapat Y sama dengan 3X tolak 7. So boleh So tak kisah dalam exam soalan bila cikgu tanya cari persamaan garis lurus dan dapati kalau kamu dapat garis itu bukan jenis yang tegak dan ufuk. Dia condong punya. Tak kisahlah dia condong naik ke condong turun. Kamu kalau malas nak hafal 4 langkah yang berbeza, kamu hafal langkah ini cukup. Cari keturunan, cari pindasan Y, ganti masuk ke dalam Y sama MS tanpa C. Okey saja. Jawapan memang betul. Maka kuras kita nak hafal. Boleh ya? Boleh. Okey. So itulah muka surat 2 tu. Saya pack semua benda dalam itu. So nanti kamu sambung buat okey. Nanti kamu buat lagi. Sebenarnya soalan 6 ini 6 ini bukan apa yang cikgu ajar hari ini lah. Tapi hari tu semalam tak buat lagi kan? So kamu buat soalan 6. Okey, apa lagi yang belum soalan 8 boleh buat sendiri ke? Kalau cikgu tak bagi contoh. Titik M ialah titik tengah. So maksudnya kita ada A, kita ada B, ini 38, ini K4, M ialah titik tengah, 2H. Soalan tanya apakah H dan K? Boleh buat tak? Boleh. Boleh. Guna rumus titik tengah. Buatlah. Kamu akan bandingkanlah koordinat 3 tambah K bagi 2 sama dengan 2. Selesaikan. Koordinat Y dia 8 tambah 4 bagi 2 sama dengan H. Selesaikan. Okey ke? Perlu saya tulis dengan jelas ke? Ada orang perlu saya terangkan lebih jelas ke? Boleh saja. Sebab ini tingkatan 3 punya. Ini bukan apa yang cikgu nak ajar sebenarnya. Ada orang perlu saya tulis lebih lengkap? Tak ada suara maksudnya tak ada? Tak ada? Okey. Nanti buat soalan 8 juga. Okey, lepas itu soalan 10. Boleh buat. Kita akan gunakan rumus apa? Gunakan rumus apa? Halo. Kita gunakan rumus apa? Jarak. Ya. So, kalau kita gunakan rumus jarak, so dia ialah S2 tolak S1 kuasa 2 tinggal Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey, mana satu titik pertama, mana satu titik kedua? Pilihlah sesuka hati kamu. Halo. P. P. P titik Pertama. Ini titik kedua. Okey, tak apa. So kita masukkanlah. So jarak kita ialah 9. Sekali lagi kalau kamu tak biasa tulis 9 sama dengan, sebab nanti banyak nak pindah kan. Kamu jangan tulis sikit ni, kamu tulis di hujung. Ya? Okey, masuk nilai. X2. Mana dia? X2 6. Tolak S1 2 tolak H. 2 tolak H kuasa 2 tambah Y2 Negatif 2. Negatif 2. tolak Y1 H tambah 1. 3H tambah 1. Tambah 1. Okey, betul. Ada kesalahan tak? Tak ada. Ada kesalahan. Apakah kesalahan saya? Negatif 2 buah kurungan. Ha?
Sorry, semula tak dengar. Sorry, tadi pelajar Negatif 2 bubuh kurungan. negatif 2 tolak H bubuh kurungan. negatif 2 bubuh kurungan Negatif mana? 2H. Negatif 2 dua tolak. tolak. Okey. Sebab sini ada dua sebutan ya. Bila kita ada dua sebutan, depan ialah tolak kena bubuh kurungan. So begitu juga untuk 3H tambah 1. Okey. So ini saya boleh pakai sheet calculate tak? Boleh. Kalau saya tak nak buat manual, saya buat sheet calculate boleh tak? Boleh. Kalau kamu tengok atas, dia kata cari nilai-nilai yang mungkin. Oh. Kemungkinan sangat besar ini adalah soalan kuadratif. Boleh ya? So, soalan ini sampai sini kita kena buat manual. Kita kena buat manual. Kalau tidak, kamu hanya mampu tapak satu jawapan sahaja. Okay? So, untuk siapa yang tidak mampu buat manual punya, cikgu dalam exam, kamu cuba nasib sajalah. Tekan ini terus dalam kalkulator, tapak satu jawapan. Kadang-kadang kamu boleh tapak markah lagi, kadang-kadang awak tak ada markah lah. Okey. Kita cuba buat bersama-sama sebab agak rumit sikit. Macam okey. Settle kurungan dulu. 6 tolak 2 Tambah H. So ringkaskan. 6 tolak 2 tambah H. 4 tolak H. 4 tambah H. 4 tambah H. Boleh. Okey. Cikgu slow. Sekejap. Tak apa, slow sikit. 6 tolak 2 tambah H. Okey. Yang ini juga samalah tolak 2, negatif 2 tolak 3H tolak 1 kuasa 2. Okey, sambung. 4 tambah H. 4 tambah H. Ini Negatif 3H tolak 3. okey. Sambung. Apa lepas ini? Kuasa 2. Kuasa 2. Maksudnya nak buat kuasa 2 dalam itu ke punca kuasa 2 itu? Nak pindah ke apa? Saling hapus? Pindah. So maksudnya punca kuasa pindah jadi punca kuasa 2 kalau pindah jadi apa? Kuasa 2. Kuasa 2. Ya? Okey, sambung. Buka kurungan. Buka kurungan. Ini maksudnya 4 tambah H, 4 tambah H ya. Jangan pergi buat 16H kuasa 2. Dia kena ada 4 panah ini ya. Negatif 3H tolak 3, negatif 3H tolak 3. Sama dengan ini 81 lah. Okey, so. Ataupun kamu boleh buat sendirilah. Lepas tu buat sendiri boleh. Kembanglah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Buat sehingga kamu dalam bentuk am. Lepas tu bolehlah tekan kalkulator nilai ABC itu dapat nilai X. Turun lagi. Dapat nilai S. Jangan lupa tipu saya dengan kaedah dia. Bukan dapat S, H kita H. Jangan lupa tipu dengan rumus kuadratif. Kalau nombor cantik boleh tipu dengan pemfaktoran. Boleh kerja hari ini ialah siapkan latihan 1. So, apa-apa yang belum buat itu kamu siapkanlah. Tapi sepatutnya hanya soalan ini aja. Sini. Hanya soalan 6, 8, 10. Sepatutnya lah 6, 8, 10.
Tapi kalau sebelum ini awak ada miss mana-mana satu, maka awak lengkapkan. Okay? Hari ini tak ada Google Quiz ya. Sebab yang sepatutnya cikgu uji tu, cikgu sudah uji sebelum ini. Ada apa lagi nak tanya? Aku stop record dulu. Tak ada. Okay, so hari ini tak ada Google Quiz, setakat siapkan latihan ini. Besok baru kita mula apa yang sepatutnya kita dalam tingkatan 4.